Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi rata-rata aku rasa semua orang tahu dan nampak di mana di channel aku banyak mengreview, mengulas, menunbox peranti-peranti Android yang ada dekat segala pasaran kat luar ni lah. Tapi berapa ramai yang tahu sebenarnya aku adalah pengguna iOS tegar yang lama telah menggunakan iOS ataupun iPhone. Dan berapa orang yang tahu bahawa aku mereview segala phone Android ni adalah dengan bertujuan untuk mencari satu titik di mana aku boleh keluar daripada kepompong iOS ataupun iPhone ke dunia yang luas, iaitu dunia Android kat luar sana lah. Jadi di situlah bermulanya segala percubaan-percubaan video yang korang nampak kat channel aku ni. Senang cerita, aku telah menggunakan peranti iPhone ataupun iOS daripada zaman 3G sampai ke iPhone XS Max. Dan ketika zaman iPhone XS Max tu, aku telah berjaya beralih ke Android apabila keluarnya peranti OnePlus 7, OnePlus 7 Pro. Dan untuk pengetahuan korang, sejak Februari 2019 tahun lepas, aku telah berjaya melompat keluar menggunakan Android sehinggalah ke Oktober, di mana pada bulan Oktober tahun lepas iPhone telah mengeluarkan iPhone siri terkini diorang, iaitu iPhone 11, di mana iPhone siri 11 tu melengkapi segala keperluan yang aku perlukan pada sebuah peranti di samping dia menjalankan iOS lah. Jadi sejak Oktober tu sehinggalah Mac aku telah menggunakan iPhone siri 11. Tetapi pada bulan Mac yang lepas aku telah berjaya melompat keluar kembali ke dunia Android. Dan dalam video kali ini aku nak ulas tentang peranti yang telah berjaya menarik aku keluar daripada kepompong iPhone buat kali kedua ni dan meletakkan aku dalam satu kedudukan yang sukar untuk aku berpatah balik kepada iPhone. Jadi pada hari ini aku nak buat full honest review berkenaan dengan Samsung Galaxy S20 Ultra selepas penggunaan 1 bulan. Jadi let's check it out. So sedikit sejarah, Galaxy S20 Ultra ni aku beli ketika roadshow pada bulan Mac yang lepas, di mana roadshow tu memberikan aku TV, memory card dan juga wireless charging. Dan ini adalah salah satu pada roadshow unit tu lah. Aku telah menggunakan Samsung Galaxy S20 Ultra ni sepenuhnya daripada aku beli sampailah sekarang. Dan di dalam penggunaan aku tu aku berjumpa dengan macam-macam baik dan buruk tentang Samsung Galaxy S20 Ultra ni. Jadi dalam video ni aku nak ceritakan tentang apa benda yang best dan juga apa benda yang tak best tentang Samsung Galaxy S20 Ultra ni. Jadi sebelum kita mula dengan lebih lanjut, jom kita buat spek recap sikit. Secara asasnya, Samsung Galaxy S20 Ultra ni diriliskan sekitar bulan Februari hingga ke Mac itu hari. Dia hadir dengan chip pemprosesan Snapdragon 865 ataupun untuk pasaran Malaysia dan Asia dia hadir dengan Exynos 990. Dia juga hadir dengan tetapan RAM 16GB RAM ataupun 12GB RAM. Dia hadir dengan tetapan storage 128GB storage sehingga 512GB storage. Seterusnya dia mempunyai bateri berkapasiti 5000 mAh dan hadir dengan kadar pengecasan pantas 45W. Walaupun di dalam kotak dia memberikan hanyalah 25W. Dia juga mempunyai wireless charging, reverse wireless charging, dan yang paling penting dia menggunakan skrin bersaiz 6.9 inci jenis Dynamo AMOLED dengan resolusi Quad HD serta kadar segar semula 120Hz. Dia juga mempunyai IP certification iaitu IP68, dan yang paling best ataupun dia punya killer features adalah dia hadir dengan kamera belakang berkapasiti 108MP, manakala selfie kamera dia adalah 40MP. Yang terakhir adalah dia support juga untuk 5G connectivity. Jadi itu seberingkas berkenaan dengan Samsung Galaxy S20 Ultra ini. Jadi untuk memudahkan video honest review aku selepas penggunaan 1 bulan berkenaan dengan Samsung Galaxy S20 Ultra ni, macam biasa guys, aku akan bacakan video ni kepada 2 bahagian, iaitu bahagian pertama adalah tentang apa benda yang best ataupun awesome tentang Samsung Galaxy S20 Ultra ni. Manakala bahagian kedua adalah tentang apa benda yang tak best ataupun benda yang kurang tentang Samsung Galaxy S20 Ultra ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan. Benda pertama yang aku boleh katakan yang paling best lah tentang Samsung Galaxy S20 Ultra ni adalah dia punya display. Macam korang tahu, aku cakap tadi, display dia adalah bersaiz 6.9 inci Dynamic AMOLED dengan resolusi Quad HD. Dan itu benda biasa bagi peranti Samsung. Yang paling best kali ni adalah dia hadir dengan kadar segar semula 120Hz. Yes guys, 120Hz. Apa aku boleh katakan, warna dia cantik. Memang kita tak boleh nafikan Samsung menghasilkan antara panel AMOLED yang paling cantik dekat dunia setakat ni. Kecerahan dia adalah tinggi, dia melangkaui 1000 nits. Dan apa aku boleh katakan untuk penggunaan di luar ketika cahaya matahari terik, phone ni masih lagi usable. Dia mempunyai bintik punch hole dekat tengah-tengah ni untuk dia punya selfie camera. Dan apa benda yang best untuk kali ni aku boleh katakan adalah kali ini Samsung Galaxy series ni dia hadir dengan skrin yang tak begitu curve, iaitu dia punya skrin dah semakin flatten tau. Memang ini salah satu sebab kenapa aku beli peranti Samsung Galaxy S20 Ultra bagi kali ini. Pengalaman menggunakan adalah pantas. Ini adalah peranti yang korang boleh harapkan dengan kadar segar semula 120Hz.
Memang dia sangat-sangat lancar, dia sangat-sangat laju, dia sangat-sangat pick up. Memang sangat-sangat best. Perkara kedua yang best tentang Samsung Galaxy S23 Ultra ni selepas 1 bulan menggunakannya adalah dia punya improve Samsung UI. Apa aku boleh katakan, aku telah menggunakan Samsung device lama jugalah walaupun aku adalah pengguna iPhone yang tegar, tetapi on off tu aku telah menggunakan peranti Samsung daripada siri Samsung S3, aku boleh ingat lagi S3 sampailah ke sekarang. Apa aku boleh katakan, pengalaman daripada TouchWiz yang dulu tu, yang laggy, yang heavy skin tu, hinggalah ke Samsung UI yang sekarang ni, aku boleh katakan memang lot improve. Sekarang ni Samsung UI ni dia dah banyak ringan, dia dah more to stock Android, cumanya dia punya icon tu masih lagi ada cita rasa Samsung lah. Dari segi gesture, everything is in order, sama macam stock Android lain. Dia punya gesture adalah natural, memang korang tak rasa macam fake gesture. Pengalaman menggunakan sehari-harian adalah mudah. Ini adalah UI yang korang kenali jika kalau korang pengguna Samsung yang lama. Perkara ketiga yang aku suka tentang Samsung Galaxy S23 Ultra ni adalah dia punya ketahanan bateri. Macam aku cerita tadi, bateri dia adalah berkapasiti 5000 mAh. Dia bukan semata-mata besar on paper, dia juga tahan untuk kegunaan sehari-harian. Untuk penggunaan sehari-harian aku mampu menggunakan telefon ni daripada pagi sampai malam, tak ada masalah. Dari segi SOT, pada permulaan 2 hari pertama aku memiliki peranti ini memang nampak macam ada masalah sikit, di mana SOT pertama yang aku dapatkan adalah lebih kurang sekitar 4 jam saja. Tapi apabila aku telah biarkan selama beberapa hari, Android telah mula optimize dan membaca cara atau pattern penggunaan aku pada peranti ini, aku sudah mampu untuk mendapatkan SOT lebih kurang 6 ke 7 jam. Bagi aku, 6 ke 7 jam bukanlah paling lama bagi peranti berkapasiti 5000 mAh. Tetapi untuk peranti Samsung Galaxy, ia adalah sebuah SOT yang kita boleh harapkanlah untuk tahun 2020 ni. Dan untuk mengecas peranti berkapasiti 5000 mAh ni, Samsung mendatangkan dengan pengecasan pantas 45W. Yes, dalam kotak dia bagi 25W, tetapi aku memang tak guna charging dalam kotak. Sebab apa? Aku ada charger 65W dekat luar. So aku memang guna charger 65W. Apa aku boleh katakan? Pengecasan ni memang pantas. Aku boleh mengecas bateri daripada kosong sehingga penuh lebih kurang 1 jam 15 minit, 1 jam 20 minit macam itulah, untuk memenuhkan bateri berkapasiti 5000 mAh ni. Perkara kelima yang aku suka tentang Samsung Galaxy S23 Ultra ni adalah dia punya improve stereo speaker. Macam korang tahu, Samsung flagship daripada dulu memang menggunakan stereo speaker. S10 ke, Note 10 ke, semua menggunakan stereo speaker, 2 stereo speaker lah. Tetapi apa aku boleh katakan, kali ini dia punya improvement lagi nampak. Di mana penggunaan aku sehari-harian, aku mendapati bahawa bunyi yang dihasilkan lebih powerful daripada siri Galaxy sebelumnya. Bunyinya lebih padu, bass dia lebih mantap, treble dia, semuanya cukup rasa. Tak nak cerita banyak, jom kita dengar dia punya sample bunyi dia. 1, 2, 3. Padu kan? Aku boleh katakan dia punya bass memang cukup. Pengalaman menggunakan sehari-harian memang best. Ketika tengok YouTube ke, ketika bermain game, memang bunyi stereo dia memang penuh dan padu. Perkara keenam yang aku rasa best tentang Samsung Galaxy S23 Ultra ni adalah dia punya kamera. Yes, we not talking about just dia punya 108MP. Aku bercakap tentang overall camera experience. Apa aku boleh katakan daripada penggunaan aku sehari-harian, kamera dia dah banyak lot improve lah. Especially dari segi night mode. Night mode dia memang dah improve banyak. Dari segi 108MP tu memang gambar yang dihasilkan detail dan cantik. Daripada dia punya segi, dia punya zoom dia, yes, dia boleh zoom sampai 100 kali. Tetapi zoom yang boleh digunakan, yang aku rasa usable adalah sampai 30 kali. Dari segi video memang kita tak boleh nafikan, selepas iPhone, video Samsung antara video yang paling stabilized dan paling cinematic yang ada kat pasaran luar. Lain-lain tak ada apa-apa. Dari segi kamera UI dia pun adalah kamera UI yang mudah untuk difahami dan digunakan. Dia adalah kamera UI yang sama dengan peranti-peranti Samsung yang lain. Secara overallnya, apa aku boleh katakan, hasil gambar yang dihasilkan semakin cantik. Dia punya detail adalah detail, dan macam biasa Samsung dia terkenal dengan dia punya kontrasti punya imaging. Dia akan memvibrantkan gambar tu. Tak ada masalah, lepas ni aku akan letak dia punya sampel-sampel gambar, korang boleh nilaikan sendiri.
So dah habis kita cerita tentang benda yang cantik, benda yang enak tentang Samsung Galaxy S20 Ultra ni. Sekarang kita nak bercerita pula tentang apa benda pula yang tak best tentang Samsung Galaxy S20 Ultra ni. So jom kita dengar sama-sama. Yang pertama, of course, yang pertama sentiasa adalah dia punya harga. Guys, S20 Ultra di pasaran Malaysia dijual dengan tanda harga RM4,999. RM1 lagi kurang nak jadi RM5,000 guys. So dia dah masuk teritori yang sama lebih kurang dengan iPhone sekarang guys. Bagi aku, yes, dia bagikan kita macam-macam dalam telefon ni. Dia campak segala all the big numbers. Tapi setakat ini aku masih lagi tidak boleh menerima tanda harga tersebut untuk sebuah peranti Android. So itu benda pertama yang aku tak suka tentang Samsung Galaxy S20 Ultra ni adalah dia punya penawaran harga yang gila. Perkara kedua yang aku tak suka tentang S20 Ultra ni adalah dia punya size. Yes, memang skrin ni cantik, 6.9 inci jenis Dynamic AMOLED 120Hz. Tetapi kita juga harus terima bahawa semakin hari telefon semakin besar, sehingga kadang-kadang dia menyukarkan penggunaan kita sehari-harian. Yes, telefon besar adalah best untuk digunakan skrinnya penuh, tetapi dari segi penggunaan sehari-harian, apa aku boleh katakan, size untuk S20 Ultra ni adalah a little bit oversized lah. Aku lebih prefer untuk size S20 Plus ataupun S20 biasa, di mana skrinnya still lagi besar tetapi still lagi manageable in one hand. Perkara ketiga yang aku tak suka ataupun kurang sikit tentang S20 Ultra ni adalah dia punya design. Bukan S20 Ultra je lah, untuk semua siri S20. Jadi apa aku boleh katakan untuk design 2020 ni, korang tengok sendiri lah. Macam ni aku dah pasang skin, so dia dah lain sikit lah. Secara umumnya S20 Ultra ni hadir dengan dua colour je, warna kelabu, warna hitam. Itu lagi worst lah, dia dua warna je. Tetapi apa yang aku cuba tekankan dekat sini adalah dia punya design ni. Design dia ni masih lagi mempunyai design nilai estetika sebuah peranti Samsung Galaxy yang lepas. Kalau korang tengok, kecuali kamera paling besar ni kalau korang tutup, korang mesti boleh bayangkan S10, Note 10, even S9. Itu adalah rupa paras Samsung Galaxy daripada siri S yang lepas-lepas yang tidak banyak ubahnya. Dia tidak mendatangkan satu perasaan baru tau apabila aku beli. Perkara yang keempat yang tak best tentang Samsung Galaxy S20 Ultra ni, obviously, ini benda aku rasa sama je dekat Samsung S10 yang lepas, di mana dia punya face unlock dan juga in-display fingerprint sangat-sangat teruk guys. Apa aku boleh katakan, dalam penggunaan 10 kali, aku hanya mungkin berjaya unlock guna thumbprint aku ataupun face aku mungkin 3 kali ke 4 kali saja. Dia punya ratio dia lebih kurang lah. Aku tak tahu what happened. Sebab apa, datang daripada peranti macam iPhone, dia punya face unlock memang totally different, memang best, memang pantas. Datang daripada peranti OnePlus 7T, apa aku boleh katakan, in-display fingerprint dia memang totally blazing fast. Tetapi untuk S20 Ultra ataupun untuk Samsung punya in-display Sonic Wave, apa benda tadi punya nama in-display fingerprint tu, memang dia punya kadar kegagalan tu tinggi. Aku tak tahu kenapa. Dah banyak kali software update, dah berapa series dah digunakan benda yang sama, tetapi masih tidak nampak sebarang improvement. Sebab apa, kau bayangkan berapa kali kita unlock telefon dalam satu hari. Perkara yang kelima yang aku kurang sikit tentang S20 Ultra ni adalah dia punya storage option. Macam korang dengar masa spec recap tadi, aku memberitahu bahawa untuk varian S20 Ultra ni, dia hadir dengan tetapan 12GB RAM sehingga 16GB RAM. Dia juga hadir dengan tetapan storage 128GB sehingga ke 512 ataupun 1TB lah lebih kurang. Tetapi apa yang masuk di pasaran Malaysia hanyalah tetapan 12GB RAM dan 128GB storage. Bagi RAM tu aku tak kisah, 12GB RAM dah munasabah lah untuk tanda harga yang diberikan. Tetapi 128GB storage guys, put aside lah dia boleh expandable memory dengan memory card slot. Tetapi untuk internal storage 128GB, kau charge aku sampai 4,999, bagi aku ia adalah sebuah bisnes yang tak bagus lah. Okey, perkara terakhir yang aku nak cakap tentang benda yang tak best tentang Samsung Galaxy S20 Ultra ni adalah berkait rapat dengan kamera dia. Macam ramai pengguna S20 Ultra dah tahu, atau banyak daripada korang yang tak guna S20 Ultra tapi dah dengar masalah ni pun dah tahu, S20 Ultra ni mempunyai masalah struggle dengan autofocus dia. Aku tak tahu kenapa. Dia mempunyai sensor yang hebat, 108MP. Dia mempunyai sensor-sensor yang versatile, ultra wide, depth sensor, TOF. Dia mempunyai selfie camera yang bagus. Tetapi apa aku boleh katakan, dia punya autofocus adalah problematic. Yes, dia dah patch hampir 3 kali software update, tetapi apa aku boleh katakan bahawa dia dah semakin bagus, tetapi the problem is still there. Yes, of course benda-benda macam ni boleh diselesaikan dengan software update, tetapi at the first place, kenapa masalah ni wujud? Sedangkan Samsung sebelum ni terkenal dengan fast autofocus dia. Dia mempunyai dual pixel punya teknologi di mana dia punya autofocus memang sangat-sangat laju lah orang cakap. Sebab apa, bagi aku, dah berapa lama kita tak dengar isu autofocus kat mana-mana peranti, tak kisah Android ke iPhone. Itu benda zaman 2017, zaman 2016 guys. Jadi bila aku nak rekod telefon ke side-side macam tepi telefon yang mana kecil-kecil tu kan, dia memerlukan sedikit effort tambahan untuk memastikan dia in focus. So secara kesimpulannya, apa benda yang aku dah bebel daripada awal tadi sampai akhirnya adalah mudah je. Bagi aku,
Samsung Galaxy S20 Ultra ni adalah sebuah peranti yang lengkap. Kali ni Samsung dah mencampakkan segala-galanya dalam satu peranti ni. All the big number is there. Semua ada kat sini. 108 megapiksel, 5 kamera, 5000 mAh, 45 watt, 6.9 inci Dynamic AMOLED, 120Hz. Semua ada pada satu peranti yang hebat ni. Tetapi cuma satu benda aku kurang sikit sampai sekarang adalah dia punya penawaran harga. Sebab macam korang tahu, peranti Samsung, dia punya harga pasaran ni cepat sangat jatuh. Macam sekarang aku dah mula lihat orang jual S20 Ultra ni second hand 4,000, 4,200. Kau bayangkan dalam masa sebulan saja RM1,000 jatuh. Sebab apa? Ini adalah teori supply and demand, di mana apabila harga terlampau tinggi, permintaan tiada. Jadi akhirnya permintaan yang kurang tu akan menarik harga untuk turun sampai ke tahap yang ada permintaan. Tapi selain itu, apa aku boleh katakan, ia adalah sebuah peranti yang bagus, sebuah peranti yang hebat sebenarnya. Coming from iPhone, satu benda yang aku tak boleh nak let go pada peranti S20 Ultra ni adalah dia punya awesome fast blazing screen. Oh, screen 120Hz ni memang sangat-sangat best dan mengizzalkan guys. Mungkin ramai orang yang takkan menghargai teknologi ni sebab apa korang tak cuba lagi. Ramai orang mengatakan bahawa 120Hz ni adalah overhype. Tak kenal maka tak cinta. Korang test dulu. Tak payah test 120Hz lah. Korang dapat pakai 90Hz pun korang akan rasa banyak beza daripada screen biasa 60Hz. So guys, sampai sini saja video untuk kali ni. Macam biasa guys, jangan lupa untuk klik butang subscribe di bawah dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izzami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum and ciao.